pagi, saya Enorin Kasih, metric number DI 190900013. Saya akan membuat pembentangan early science, individual assignment, pelan ruang dalaman. Kita masuk dalam pengenalan. Tadika yang berkualiti akan mampu mendidik murid dengan berkesan. Quality boleh ditafsirkan sebagai memenuhi sebarang keperluan. Quantity pada peringkat tadika merujuk kepada kecekapan, keberkesanan, dan quality perkhidmatan yang ditawarkan dalam aspek yang berkaitan seperti pengajaran, pembelajaran, dan kemudahan yang diperlukan ibu bapa terhadap anak mereka. Sesebuah tadika yang berkualiti mampu menyediakan perkhidmatan pendidikan yang cemerlang, seterusnya dapat meningkatkan perkembangan holistik murid. Persekitaran fisikal memberi pengaruh yang besar kepada sisi pengajaran dan pemudacaraan di tadika. Persekitaran fisikal merujuk kepada persekitaran dalam tadika dan persekitaran luar tadika yang meliputi keselamatan, pengurusan ruang, keselesaan, saiz peralatan, perbahanan, bunyi, dan daya penarik setiap sudut pembelajaran. Penyusunan persekitaran fisikal yang efektif memberikan kesan secara langsung kepada murid karena ia mempengaruhi apa yang murid boleh lakukan, apa yang murid boleh rancang, dan apa yang murid boleh gunakan untuk melakukan rancangan mereka. Suasana persekitaran tadika perlu memberi kebebasan kepada murid menerka dan belajar daripada sekeliling mereka. Selain itu, ruang persekitaran perlu dapat meyakinkan murid seolah-olah mereka berada di rumah sendiri agar murid dapat berasa selesa untuk belajar. Seterusnya kita masuk dalam objektif. Objektif yang pertama ialah membolehkan kanak-kanak nampak lebih jelas tentang pilihan ruang bagi menjalankan aktiviti tertentu. Selain itu, membenarkan kanak-kanak memilih ruang kegemaran mereka semasa menjalankan aktiviti bebas. Seterusnya, dapat mewujudkan ruang tadika yang tidak terlalu sempit oleh pelbagai perabot, pencahayaan yang cukup, dan pengudaraan yang baik. Di samping itu, memudahkan guru untuk merancang pusat pendidikan awal. Akhir sekali ialah bagi meningkatkan kemahiran kognitif, kemahiran berpikir, dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan kanak-kanak. Penjelasan setiap sudut. Sudut rehat ataupun sudut sakit. Ruang ini digunakan untuk berehat dan merawat kanak-kanak yang sakit ataupun kurang sehat. Sudut bahasa dan komunikasi. Sudut ini membolehkan kanak-kanak untuk meluangkan masa dengan membaca bahan bacaan yang telah disediakan. Sudut sains dan teknologi. Tempat ini di mana kanak-kanak menerka, membuat penemuan, menilai, dan membuat keputusan tentang bahan dan peralatan. Sudut pementasan. Sudut ini di mana kanak-kanak dapat melakukan aktiviti pementasan seperti aktiviti lakonan. Pusat kognitif. Ruang ini bertujuan untuk menilai tahap pemikiran kanak-kanak terhadap persekitaran mereka. Seterusnya, pusat sudut nilai. Sudut seni. Sudut ini digunakan untuk melakukan aktiviti seni seperti membuat drama boneka, melukis, mewarna, tanah liat, musik, dan sebagainya. Ruang bermain. Sudut ini digunakan kanak-kanak untuk bermain permainan yang mereka suka dan melakukan aktiviti sendiri. Sudut sains. Di sudut ini kanak-kanak akan mempelajari mengenai pendidikan awal sains dan dapat melakukan eksperimen sains. Seterusnya, sudut matematik. Sudut di mana kanak-kanak akan mempelajari mengenai nombor, dari nombor yang kecil ke nombor yang besar. Yang terakhir ialah sudut belajar. Sudut ini adalah digunakan untuk sesi pembelajaran. Ini adalah pelan Indo saya.
seni, ruang rehat ataupun ruang sakit, sudut bahasa dan komunikasi, sudut sains, sudut pemuntasan, ini sudut sains dan teknologi, sudut kognitif, sudut seni, ruang bermain, sudut matematik, sudut sains, ini sudut pembelajaran, meja guru, papan putih, rak, pintu masuk, rak bag, rak kasut budak-budak, tandas perempuan, tandas lelaki, dapur, dan meja makan, ruang makan. Kebaikan pelan ruang dalaman. Yang pertama ialah dapat membentuk dan memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran. Seterusnya, dapat mewujudkan suasana yang selamat dan sesuai untuk anak-anak. Selain itu, memotivasikan murid supaya bersedia untuk belajar, mengurus murid supaya mempunyai disiplin diri, serta menggerakkan murid dengan aktiviti dan interaksi positif. Memudahkan guru untuk menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunakan. Yang terakhir ialah meningkatkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai perkembangan asas, dan memupuk sikap positif. Yang terakhir, kesimpulan. Guru boleh memanipulasikan ruang yang ada untuk menjalankan aktiviti pembelajaran yang dirancang. Secara tidak langsung, ia dapat menimbulkan kelainan, seterusnya meningkatkan minat kanak-kanak terhadap proses pembelajaran. Di samping itu, ia juga dapat memberi keselesaan kepada kanak-kanak sewaktu aktiviti pembelajaran dijalankan. Untuk mewujudkan suasana yang ceria dan menarik, guru boleh menggalakkan penglibatan ibu bapa seperti menerima cadangan serta ide yang bernas bagi menghasilkan prasekolah yang lebih ceria dan menarik. Oke, itu saja. Bye, thank you.